Dengan karnival cinta masjid kali ini, dari masjid kita sebarkan cinta. Seperti yang telah kita bincangkan sebentar tadi, sesama kita ini cinta semakin lama semakin terhakis. Maka ayo, permuafakatan ini kita mulakanlah daripada masjid. Kerana masjid ini adalah tempat berkumpulnya segala cinta-cinta. Cinta Tuhan, cinta ibadah, cinta sesama manusia. Sedarlah bahawa cinta sesama kita orang Islam ini bukan sekadar cinta di dunia, tetapi dia boleh menjadi satu syafaat di akhirat nanti. Sebab itu dalam hubungan kita sesama Islam, kita bukan sekadar berkawan, bukan sekadar jadi saudara mara, tapi hubungan itu kekal sampai di surga. Adapun hubungan kita dengan rakan-rakan kita, penganut agama lain, betapa baik pun mereka tetap tak akan bersama dengan kita di akhirat nanti. Kerana nasib kita dan mereka sangat berbeza. Baik macam mana pun mereka, tetapi di sisi Tuhan mereka itu tidak baik. Sebab tidak sudi meletakkan kepala menyembah Allah. Baik macam mana pun. Tapi orang Islam jahat macam setan sekalipun, tetap juga dianggap sebagai hamba Tuhan, sebab dia masih meletakkan Allah sebagai Tuhannya. Baik, itu ada satu hadis Nabi pernah bercerita kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa wallazi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi ashadda munashadatan lillah fi istida'atil haqq minal mu'minin. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satu orang manusia pun yang paling bersemangat minta tolong dengan Tuhan pada hari kiamat melainkan orang-orang beriman. Sahabat tanya, minta tolong apa ya Rasul? Sibuk-sibuk hari kiamat. Istida'atil haqqi minal mu'minin lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim allazina finnar. Mereka sibuk merayu-rayu kepada Tuhan supaya dikeluarkan saudara-saudara kawan-kawan dia daripada neraka. Itu kerja orang Islam. Sebab itu kita ni walaupun tak suka dengan sesama kita, kita tak tahu orang tu esok akan tolong kita di hari kiamat. Kita tak tahu. Maka Nabi sebut lagi, mereka ni pun menghadaplah. Maka Allah hantarkan malaikat, yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana. Malaikat tanya, "Cik, apa hal awak ni sibuk nak merayu bagi pihak 2-3 orang yang tengah dicelup dalam neraka tu, apa hal?" Katanya, "Rabbana, Tuhan, kanu yasumuna ma'ana." Ini orang semua tu geng-geng semayang sekali dengan saya dulu. Malaikat pun tanya, kalau semayang takkan masuk neraka. Mestilah ada benda tak betul dia buat tu. Kot dia ada pergi karaoke ke dengan perempuan ke, peluk-peluk pergi ke Medan main golf dengan perempuan ke, manalah tahu ada buat tak senonoh. Orang tu pun agak menjawab, adalah sikit sebanyak, tapi dia semayang, dia semayang juga dia ni. Cuma dia bab tu dia susah sikit dia tu. Tapi beginilah malaikat, tak payah pandang jahat dia lah, pandang yang baik dia sudahlah. Ni saya gerento, tolonglah Tuhan, kasih keluarlah. Merayu-rayu. Datang seorang lagi, engkau, apa hal engkau nak menjamin-jamin orang ni? Jawab pula orang yang kedua ini, wa yasumuna ma'ana. Tuhan, tolonglah, ini orang dulu puasa sama dengan saya. Mereka kata, alas dekat puasa takkan kau nak bawa banyak, tak senonoh. Aku cek lah rekod sembahyang tarawih pun tak pergi ni. Orang tu pula depend macam punggung bela. Memang dia tarawih ada problem sikit lah, memang tak datang. Tapi dia pisang-pisang masjid tu dia yang bawa semua Tuan. Jadi takkan nak kira juga yang dia tak tahu apa. Kita kira sab-sab-sui lah Tuan. Ini dia maghrib, dia iftar, dia belanja. Tok Imam dia bagi soya hari-hari, hantar air soya ni dengan dadih. Tolonglah Tuan, jangan pandang lah tak betul. Dia merayu ni, contoh skrip saya lah. Datang pula yang ketiga, apa hal engkau nak depend sangat ni, jadi peguam bela ni. Wa yahujjuna ma'ana. Ini orang pergi haji sekali dengan saya Tuan. Mereka cek dalam sistem agaknya, dia ni pergi haji je, tapi dia tak ada semayang kat bilik kat maktab. Tak pergi semayang masjid. Dia bela lagi. Memang kita orang pun tahu dia semayang kat bilik, tapi dia baik orang Tuan. Dia selalu pergi Ben Daud, beli-beli air apa semua, dia belanja kita orang. KFC berapa kali beli satu barrel. Tuan tolonglah, ni orang baik ni. Dia merayu ni macam apa kepentingan pun tak tahu. Merayu-rayu. Tolonglah malaikat. Ini orang, jangan pandang dia punya salah kasih pandang baik. Mau kira sama saya orang baik. Takkan saya mau garanti orang tak ada baiknya.
Ayah sap-sap soi lah. Apa mau kira cincai mah, apa mau kira. Agak malaikat pun runding lah. Bincang bawa pada pengetahuan Allah Ta'ala. Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Lantas Allah buat keputusan. Okeylah, keluarkanlah mana-mana orang yang dia kenal tu tadi. Bawa keluar, bawa keluar semua. Mana orang yang dia sebut tu nak keluarkan. Dia punya kesalahan-kesalahan tak apalah. Dah ada orang gerentor untuk dia dah. Keluarkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu kita sama kita, kenapa nak bergaduh sampai kiamat hubungan kita? Orang tu tak suka kita, kita tak suka dia. Entah-entah dia lah esok menolong kita keluar pada neraka. Adapun hubungan kita dengan orang lain, baik macam mana buat atas dunia, berpeluk-peluk, bercium-cium, hubungan tu tak kekal di hari akhirat. Mereka nasib lain, kita nasib yang lain. Tapi kita sama Islam, tak payah bergaduh lah. Sebab itu bila tengok suasana semasa banyak perselisihan, ini menggusarkan kita. Yalah, nak memujuk hati, kita pun kata ini agak tanda nak kiamat agaknya. Kata orang tua, apa tanda burung perpat terbang rendah hinggap di para. Apa tanda kiamat dekat, orang berkelahi di mana-mana. Apa tanda burung perpat terbang berarak saban senja. Apa tanda kiamat dekat, sumpah seranah jadi biasa. Itu kata orang tua lah. Jadi nak mujuk hati agaknya kata ini mungkin nak kiamat ni. Tapi perlu ada penyelesaian. Sebab itu saya setuju, mari kita mulakan kasih sayang kita dari masjid. Dan kadang yang kita takut pula, di luar masjid dah lah orang ni berkelahi. Kita pula dalam masjid berkelahi juga. Ni lah tak jadi contoh pula dah. Tak boleh begitu. Jadi sebelum kita nak mengajak orang berkasih sayang dalam rumah Allah, kita yang menjadi anggota rumah Allah ni, kita berbaik-baik dulu. Esok orang buat contoh, saya bergaduh untuk masjid, bergaduh siang malam. Tak nak begitu. Sebab mana dulu orang selalu buat contoh, asal tandas kotor, masjid. Asal tandas kotor, masjid. Sekarang dah tak berbunyi sangat kan. Sebab masjid pun dah banyak yang tandas tutup terus, kita terus tak buka. Cuci tidak, tutup terus je senang. Sebab sebenarnya dalam enakmen Negeri Sembilan pun sama, masjid tu binaan dia kubah, mimbar, menara apa semualah, mihrab. Tandas tak masuk dalam enakmen. Tandas ni complementary ya, sumbangan kita kepada masyarakat. Dalam konteks undang-undang tak buat tandas pun tak apa. Kenapa pula tak buat tandas? Dah orang asyik komplain yang tu Yang masjid kau tak pernah puji apa, yang tandas tu lah problem. Macam mana tak problem? Kalau peak hour hari Jumaat, flash, masuk satu orang, boom, brrr, dia flash. Air tak sempat naik, orang kedua masuk. Air tu tak penuh, dia tarik, kedeguk, tak ada air, kedeguk, dia tumbuk, boom, tumbuk. Mau tak pecah. Jadi peak hour, datang orang, menengok, tengok kotor apa semua, akhirnya dia komplain, masjid tandas kotor. Dan itu setengah masjid tutup tandas. Dan itu tidak salah. Tak salah pun. Jadi kalau next Negeri Sembilan kot nak buat masjid, tak payah buat tandas je lah. Selamat daripada orang komplain-komplain tandas. Tapi kalau orang singgah pergi tandas, macam mana Ustaz? Suruh pergi Petronas je lah. Pergi Petronas, sini tak ada tandas. Saya ingat dulu ada sekatu pergi audit masjid, program Masjid Gemilang, bagi star rating. Masuk masjid minta file macam biasalah, pentadbiran pengurusannya, mana file kewangan kita tengok ni bil resit semua. Semua cantik sebab masjid tu banyak orang pencen, cikgu pencen, orang SUK pencen. Jadi memang kemas. Buat 5S lah, EXA lah, macam-macam benda dia buat. Bagus betul. Selesai kita cek fizikal masjid. Pergi tandas. Tandas tongkang pecah. Kata lain macam. Tanya apa Nazir pengurusi dia. Tuan Haji, minta maaf. Masjid bagus, pengurusan file semua bagus. Apa sebab tandas rupa ini? Dia jawab, bagus, ini boleh tiru jawapan ni. Minta maaf tuan, kita orang ni jaga rumah Allah, rumah setan kami tak jaga. Betul juga kat dia tu, markah bagi. Turun satu bintang, tinggal 3. Dapat 3 bintang lalas. 14 hari bulan dia nak bagi anugerah. Dapatlah 3 bintang. Dia tak jaga betul.